Dia faham daripada ayat Quran ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi diciptakan jin dan manusia ni tuan-tuan, sebenarnya segala penciptaan ini, ya, kita kata inna fi khalqis samawati wal ard wa ma bainahuma, apa namanya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ma bainahuma, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dan apa yang keduanya itu bukanlah sia-sia. Bukanlah sia-sia. Makna bukanlah sia-sia di sini ni ialah kita melihat kepada hikmah penciptaan. Itu maknanya. Hikmah diciptakan, kita kata, contohlah ya, secara mudahlah kita kata, hikmah diciptakan manusia ni sebagai apa? Sebagai khalifah, contoh macam tu. Hikmah diciptakan makanan sesurat. Apa hikmah dia? Boleh kita makan, dapat ya, vitamin tu, dapat nutrien dan sebagainya. Hikmah diciptakan binatang. Apa hikmah dia? Segala tu ada hikmah dia tu. Baik. Kita tahu pada akidah kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berhajat kepada makhluknya. Ini jelas dalam surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Allah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang semua makhluk perlukan kepada dia, dia tak perlukan kepada satu makhluk pun. Dia tak perlukan kepada satu makhluk pun. Tapi kenapa dalam Quran tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah? Allah perlukan ibadah kita ke? Itu jadi soalan tu, kan? Itu jadi soalan. Kita dah kata tadi, yang pertama tuan-tuan kena faham, penciptaan segala-galanya ini ada hikmah dia. Makna hikmah ni apa? Kita nampak kebijaksanaan Allah Ta'ala. Itu maknanya. Misal kita kena ujian, ada hikmah ni, kita kata. Maknanya nampak kebijaksanaan Allah Ta'ala beri kita ujian. Contohnya dengan ujian, kita kembali kepada Allah. Dengan ujian, kita sebut Allah. Sakit ni, sebut Allah. Tidak selalu tak sebut. Contoh macam tu. Masa sakit ni, barulah kita tahu aku ni lemah, ya Allah. Contohnya. Masa kuat ni, dia tak rasa macam mana masa sakit. Masa kuat ni, dia punya sebutan Allah tu, dia punya harapan kepada Allah tu beza dengan masa sakit. Tu ada hikmah tu. Maknanya kita kena faham, yang pertamanya segala yang Allah cipta ni ada hikmah dia. Maka hikmah diciptakan manusia, salah satunya ibadah. Itu hikmah dia. Hikmah diciptakan manusia. Sebab tu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau bahasa Arab, kalau kita mengaji bahasa Arab, li kat situ, lam kat situ tu huruf jar kan. Ini kita sekongsi je lah. Dia tak panggil lam lit ta'lil, dia panggil lam lil hikmah. Itu apa maknanya? Lam di situ untuk ibadah, bukanlah bermaksud Allah perlukan ibadah kita, tidak. Tetapi untuk ibadah maknanya untuk menunjukkan hikmah bahawasanya mereka ni aku cipta, mereka akan ibadah gitu. Bila kita ibadah, kita kata kita punya niat semata-mata nak kepada Allah. Allah tak perlukan kepada kita. Ya. Dan itu kita kena faham. Bila sebut hamba, hakikat kehambaan itu kita tahu, kita perlukan kepada dia. Tapi dia Tuhan, dia tak perlukan kepada kita. Maka bila kita faham di mana diri kita, sudah pastilah kita takkan keliru dah. Kenapa
Aku ini beribadah kepada Allah, sedangkan Allah tak perlukan kepada aku. Kita faham dia Tuhan, dia tak perlukan kepada satu pun. Sedangkan aku hamba, akulah yang perlukan kepada dia. Maknanya kita faham hakikat kehambaan diri kita. Bila sebut hamba ni, dia ikut je gitu. Bila sebut hamba ni, dia tahu apa yang ditakdirkan kepada dia, dia terima gitu. Sebab tu yang kita katakan tadi tu, para awliya Allah bila diterima musibah, seronok dia. Kenapa? Kerana Tuhan yang bagi, kekasihnya yang bagi. Itu maknanya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena faham konsep ni, iaitu apa? Dia Tuhan, kita hamba. Bila kita faham hakikat kehambaan, maka kita tahulah bahawasanya diri kita ini tiada apa-apa. Hakikatnya tak ada pun kita ni. Itu hakikatnya. Tapi kita dah diadakan. Kita dah diadakan oleh Tuhan. Hakikatnya kita ni daripada tiada. Tak ada apa-apa pun kita ni. Ni semua ni pinjamannya diberi oleh Allah Ta'ala, dipinjam kepada kita. Pinjamkan harta, dipinjamkan kepada kita, diberikan kepada kita, dianugerahkan kepada kita. Semua ni anugerah Allah Ta'ala je. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hatta ibadah kita pun, zikir kita pun, semuanya dengan anugerah dia juga. Itu maknanya. Maknanya apa? Kita tahu hakikat kehambaan, kita faham dah di sini bahawasanya memang kita yang perlukan kepada dia. Maka tak akan kita salah faham dah dalam bab ni. Itu sebab kita kata apa? Dalam nak menelusuri jalan menuju Allah Ta'ala ni, kita kena faham tauhid, faham tasawuf, dan dapat bimbingan guru mursyid. Itu maknanya.